Litang adalah bandar besar saya yang pertama semasa saya berada di Tanah Tinggi Tibet. Okey, kalau nak ikutkan daripada segi political punya border, Litang ni belum lagi termasuk dalam wilayah Tibet. Dia masih lagi berada di wilayah Sichuan. Tapi kalau nak ikutkan daripada segi geographically, Litang ni dah memang di dalam Tanah Tinggi Tibet, di dalam Tibetan Plateau. Average altitude Tibetan Plateau ni adalah 4,500 meter altitude, dan bandar Litang ni saja dah berada di ketinggian 4,000 meter daripada paras laut. Tibetan Plateau ni memang betul-betul besar. Dia bermula daripada bahagian selatan Himalaya di Southern Rim, banjaran Himalaya, sehinggalah ke Taklamakan Desert di bahagian northwest China. Masa saya duduk dekat Litang, saya rasa macam saya ni dah jadi budak kecil dah. Saya jakun dengan semua benda, dia punya culture, dia punya landscape, bangunan dia, semua benda. Masa tu first time saya dapat tengok landscape macam tu, saya rasa betul-betul macam budak kecil. Saya main lari-lari, saya naik bukit, turun bukit. Saya rasa happy sangat masa tu. Saya rasa macam saya dah start living saya punya dream. Tapi saya cepat penat, saya cepat mengah bila saya naik bukit, disebabkan altitude dia tinggi, 4,000 meter daripada paras laut ni. Dia punya oxygen level dah lebih kurang setengah kalau nak dibandingkan dengan paras laut. Tapi bila dah penat panjat bukit tu, saya boleh guling-guling dekat atas rumput, saya baring dekat atas rumput sampai kadang-kadang saya boleh tertidur. Dan bila saya bangun daripada tidur, masa tu dah petang, jadi saya akan tunggu sampai sunset, pasal saya nak layan sunset dekat Tibetan punya landscape masa tu. Masa tu saya cuba biasakan diri saya dengan altitude tinggi. Jadi saya banyak pergi jogging. Saya jogging laju, saya banyak sprint. Saya akan sprint, lepas tu saya stop. Lepas tu saya sprint lagi, lepas tu saya stop, pasal saya nak naikkan stamina saya pada masa tu. Kalau boleh saya nak jogging tiap-tiap pagi, tapi masa tu saya rasa macam takut nak keluar seorang-seorang pagi-pagi, pasal dekat Litang tu ada banyak anjing, anjing-anjing yang besar, dan anjing dekat sana dia punya spesies adalah Tibetan Mastiff. Korang semua boleh google Tibetan Mastiff, memang besar saiz dia, dah macam singa dah rupa dia. Orang Tibetan ni dia macam kasar sikit orang dia. Town dia memang nampak lain, dia punya temple semua pun dah lain. Memang dah nampak macam negara lain dah tempat tu. Tambahan lagi pula, ramai orang-orang Tibetan ni dia akan pakai topi cowboy. Jadi tempat tu memang nampak macam Wild West. Masa saya duduk dekat guest house tu, saya jumpa ada beberapa buah lagi basikal. Tapi basikal tu nampak macam lagi professional, nampak lagi season, nampak lagi macam experience. Lepas tu dekat guest house tu juga saya jumpa ada satu group cyclist ni. Diorang memang semua pakai baju outdoor. Jadi saya pun approach diorang. Ketua diorang ada seorang American ni, nama dia Hutch. Masa tu dia travel dengan a few more cyclists. Ada daripada China, ada daripada Hong Kong, daripada Jepun semua. Diorang ni kebanyakannya jumpa tengah jalan. Lepas tu diorang akan kayuh sama-sama sampailah ke Litang tu. Jadi masa tu saya pun kenalkan diri saya. Saya pun cerita dekat diorang macam mana saya boleh end up dekat Litang naik basikal tu semua. Lepas kita orang dah borak-borak tu semua, diorang pun ajak saya untuk kayuh basikal sekali daripada Litang ke arah north, pasal kita orang semua pun memang nak pergi ke arah yang sama. Jadi saya pun setuju, dan diorang ni pun nak duduk dekat Litang lagi 4-5 hari, pasal diorang pun nak restkan badan diorang. Diorang penat kayuh daripada tempat lain. Dan masa tu saya pun agree, pasal saya pun masa tu tengah penat, saya nak restkan badan saya, kaki saya betul-betul lenguh lagi masa tu. Dan honestly saya rasa macam Tuhan hantar diorang dekat saya untuk tolong saya dalam journey ni. Saya memang jumpa the right people. Hutch ni, yang American ni, dia ni dah mengembara daripada umur dia 30. Masa saya jumpa dia tu umur dia 68 hingga ke 70 tahun. Dia dah travel around the world selama 40 tahun. Tapi dalam ramai-ramai ni, saya paling kagum sekali dengan ada seorang ni, very strong Spanish rider. Nama dia Alvaro. Masa tu dia dah travel dengan basikal selama 7 tahun, daripada tahun 2003 lagi. Daripada rumahnya di Barcelona. Lepas tu dia turun ke South America, dia kayuh di South America, kemudian sambung di Afrika, dan lepas tu di Asia. Memang nampak betul-betul kuat, nampak betul-betul tough. Dan yang lain tu ada beberapa orang daripada China, daripada Hong Kong, dan juga daripada Jepun. Dan ada juga yang first time kayuh. Jadi saya bukan seorang-seorang yang first time kayuh masa tu. So masa tu kita orang banyak explore bandar Litang tu sama-sama dalam group. Tapi dalam ramai-ramai tu, saya paling rapat sekali dengan ada seorang
perempuan Cina ni, nama dia Faye. Kita orang dah macam couple dah masa tu. Kita orang betul-betul rapat. Walaupun ada kekangan bahasa. Bila kita orang dah rapat tu, kita orang banyak habiskan masa bersama-sama. Kita orang pergi kedai kopi. Lepas tu saya banyak belajar bahasa Cina dengan dia. Dan saya nak ajar dia English, tapi dia macam tak interested sangat. Dia prefer saya ajar dia bahasa Melayu. Jadi kita orang belajar bahasa masa tu. Saya panggil dia Faye. Dan dia masa tu dia panggil saya abang. Dan kita orang selalu keluar 2 orang masa tu. Kita orang berpecah daripada grup tu. Dan kita orang kayuh basikal sama-sama 2 orang pergi ke arah Tibet punya border. Dan juga kita orang banyak explore area-area gunung-gunung dekat situ, panjat turun bukit. Masa tu umur dia dalam 22-23 macam tu. Dia daripada umur dia 17 lagi dia dah jadi tour guide. So dia ni nampak very tough, very strong woman. Dan memang masa tu saya rasa macam it's a very romantic punya experience, kerana dia betul-betul jaga saya masa tu. Kalau kita orang pergi makan, dia akan jagakan makanan saya supaya saya tak termakan babi. Dia akan checkkan daging apa yang diorang serve untuk saya. Pasal dia tahu saya ni Muslim, jadi dia betul-betul respect saya dan dia betul-betul jaga saya. Lepas tu kalau malam-malam dia akan masak untuk saya. Lepas tu dia check saya punya jaket semua, dan dia cakap jaket saya ni tak elok untuk cuaca dekat Tibet, pasal jaket saya ni terlalu nipis. Jadi dia teman saya pergi shopping, dia tolong saya belikan jaket baru yang lagi tebal. Bila dah lama-lama tu saya rasa macam agak dimanjakan. Okey, saya tak nak melirik cerita romantik antara saya dengan dia. Okey, pendekkan cerita. Lepas dah beberapa hari kita orang berehat dekat Litang, kita orang pun akhirnya mengayuh keluar daripada Litang untuk ke arah utara melalui Tanah Tinggi Tibet. Masa tu saya rasa macam best sangat pasal dapat travel dalam group. Saya tak lagi travel seorang-seorang, saya tak lagi bermonolog, saya tak lagi bercakap dengan diri sendiri. Tapi saya banyak bergurau, especially dengan Faye, dengan budak-budak Jepun ni. Masa beberapa hari kita orang kayuh sama-sama tu, saya rasa macam senang sangat travel dalam group ni, disebabkan sebelum ni saya dah biasa sangat travel seorang-seorang. Hutch ni, yang American ni, dia ni kaya, dia ni banyak duit. Dia siap boleh hire camera crew, siap boleh hire driver dengan truck lagi. So that masa kita orang tengah kayuh, kalau barang kita orang berat sangat, kalau kita dah penat, kita boleh letak barang kita orang dekat dalam truck tu. Tapi saya tak nak buat macam tu pasal saya nak practice, pasal saya tahu nanti at one point saya akan kayuh seorang-seorang balik. Jadi saya nak biasakan badan saya nak biasakan muscle saya semua dengan kayuh bawa load yang berat macam tu. Dan saya betul-betul rasa bertuah sangat kerana sebelum ni masa saya travel seorang-seorang, saya ni tak ada, macam nak cakap, saya tak ada reference, saya tak ada example, saya tak ada role model untuk saya refer. Tapi sekarang ni saya dah boleh belajar daripada orang-orang yang berpengalaman, yang dah bertahun-tahun travel dengan basikal. Diorang ni semua ada kelebihan masing-masing. For example, budak-budak Jepun ni, kalau sesiapa punya basikal rosak macam mana pun, diorang confirm boleh repair. Diorang ni dah macam mekanik dah untuk dalam grup kita orang tu. Lepas tu macam Faye dengan lagi seorang budak perempuan ni, diorang selalunya akan, masa kita orang tengah camping, diorang akan masak untuk the whole group. Saya dengan a few other guys, kita orang akan, bila kita orang dah jumpa tempat nak pasang tent tu, kita orang akan pasang tent tu semua ramai-ramai sama-sama. So dalam trip ni saya betul-betul ambil advantage, saya betul-betul cuba belajar sebanyak mungkin daripada diorang ni semua, sementara saya masih ada dalam group ni. Saya belajar macam-macam, especially daripada Alvaro ni, yang Spanish rider ni. Saya belajar macam mana nak masak in the wild, cari air sungai, pasang kemah, cari tempat yang strategik untuk pasang kemah dan sebagainya. Okey, saya ada banyak lagi yang saya nak ceritakan. Video saya yang akan datang ni nanti saya akan ceritakan lagi dengan lebih detail pengalaman saya masa saya mengayuh di Tanah Tinggi Tibet dengan diorang ni semua. Dan juga kita orang memang keep in touch sampai ke hari ni. Kita orang ni dah macam family dah sampai ke hari ni, dan saya akan ceritakan juga apa jadi dekat diorang ni semua. Memang cerita ni is actually very interesting. So kita jumpa dalam video yang seterusnya. Stay tune. Terima kasih.